Ahli yang berhormat, penerangan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ini terbuka untuk ahli-ahli meminta penjelasan dan memberi pandangan. Walau bagaimanapun ingin saya mengingatkan waktu ditetapkan 10 minit dan saya akan enforcekan sebaik mungkin untuk menentukan masa ini ditepati. Dipersilakan Menteri pertamanya, dipersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Hal Ehwal Agama bagi sesi penerangan Menteri berhubung isu GISBH. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini seramai 8 ahli yang berhormat yang telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan Hal Ehwal Agama, termasuklah yang berhormat Tumpat, Pokok Sena, Kotak Baru, Pasir Gudang, Pulai, Jelebu, Pasir Mas dan juga Bentong. Datuk Yang Dipertua, saya mulakan dengan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tumpat, iaitu supaya ada kerjasama kajian berkaitan dengan ajaran sesat serta pemulihan akidah kanak-kanak GISBH ini dengan agensi agama. Saya menerima cadangan yang baik ini, dan untuk makluman Yang Berhormat Tumpat dan ahli Dewan juga, kita telah mewujudkan satu jawatankuasa khas yang terdiri daripada pakar akidah daripada universiti-universiti tempatan untuk membantu JAKIM dalam membangunkan modul pemulihan akidah yang khusus yang melibatkan kanak-kanak. Untuk makluman semua, setakat ini belum modul pemulihan akidah yang ada adalah melibatkan orang dewasa saja. Jadi dengan adanya jawatankuasa khas bersama dengan pakar-pakar daripada universiti ini, insya-Allah kita akan bangunkan modul berkaitan dengan kanak-kanak. Seterusnya, Yang Berhormat Pokok Sena dia bertanya berkaitan dengan jawatankuasa muzakarah MKI atau yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Radud. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, jawatankuasa muzakarah MKI ini telah bersidang pada 24 dan 26 September yang lepas, dan satu ketetapan pandangan atau hukum telah dicapai oleh jawatankuasa muzakarah MKI ini. Seterusnya, pengerusi MKI telah memberi perkenan agar pandangan hukum yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa MKI ini untuk dibawa ke dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang akan bersidang insya-Allah pada 23 dan 24 Oktober minggu depan insya-Allah. Jadi ada negeri-negeri yang seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi, macam Melaka, Selangor, Pahang dan juga Perlis telah membawa persoalan ini dalam jawatankuasa fatwa negeri-negeri. Maknanya sebelum menunggu perkenan daripada Majlis Raja, mereka telah bawa dalam jawatankuasa fatwa masing-masing, dan sebab itulah kita telah ada fatwa yang dikeluarkan di 4 negeri tersebut. Tetapi daripada sudut peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa muzakarah MKI ini, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, satu pandangan hukum telah dicapai, cuma kita sedang menunggu Majlis Raja-Raja yang akan bersidang pada 23 dan 24 Oktober ini untuk mendapatkan perkenan. Jadi yang itu berkaitan dengan status jawatankuasa muzakarah MKI. Seterusnya,
Soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang berkaitan dengan status fatwa di wilayah persekutuan. Untuk makluman Yang Berhormat, insya-Allah pada 24 Oktober ini Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan akan bersidang. Jawatankuasa Fatwa ini bersidang di bawah Akta Pentadbiran 505 yang sedia ada. Jadi proses untuk fatwa berkaitan dengan GISB ini akan dibawa oleh dalam jawatankuasa fatwa ini yang bukan saja dikeluarkan oleh mufti wilayah, tetapi ada ahli dalam jawatankuasa fatwa tersebut. Dan jawatankuasa fatwa ini akan melihat kepada kertas cadangan berkaitan dengan GISB ini, termasuklah juga dengan mengambil kira pandangan yang telah dicapai dalam jawatankuasa muzakarah MKI dan juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh 4 buah negeri tersebut akan dipertimbangkan. Dan insya-Allah selepas daripada itu jawatankuasa fatwa wilayah persekutuan akan capai pada satu ketetapan fatwa, dan fatwa berkaitan dengan GISB ini kemudiannya akan dibawa kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Agong untuk mendapatkan perkenan Tunku Agong. Yang itu proses yang insya-Allah yang akan berlaku pada 24 Oktober ini. Seterusnya, saya rangkumkan persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan juga Pulai serta Jelebu dan juga Bentong berkaitan dengan kelewatan tindakan yang diambil ke atas GISB ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa pendekatan yang diambil oleh pihak JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri, termasuklah JAKIM di bahagian pendidikan, kita ada memanggil pihak kepimpinan tertinggi GISB ini untuk bertanyakan persoalan berkaitan tentang amalan yang dilakukan oleh mereka berkaitan dengan aurat Muhammadiyah secara khususnya. Jadi dalam pertemuan dan yang dilakukan oleh pihak JAKIM dan saya percaya Jabatan Agama Islam negeri tertentu semasa memanggil kepimpinan GISB ini, kebanyakan daripada mereka ini telah menafikan tentang keterlibatan mereka dengan aurat Muhammadiyah ini. Maknanya ketika itu tidak ada satu bukti yang kukuh yang menunjukkan ada hubungan antara GISB, pengikut GISB ini dengan aurat Muhammadiyah yang telah diharamkan pada tahun 1994 tersebut. Hanyalah sekitar selepas daripada tindakan yang diambil oleh pihak polis PDRM dengan melakukan tangkapan dan juga siasatan serta buat raid ke premis yang diduduki oleh GISB ini, barulah pihak JAKIM telah memperolehi bukti dan juga dokumen yang boleh dikaitkan antara GISB ini dengan aurat Muhammadiyah. Jadi berdasarkan kepada maklumat dan dokumen serta bukti-bukti baru yang telah diperolehi, barulah perkara ini dapat jelas dan kemudian telah dibawa dalam jawatankuasa muzakarah MKI yang saya sebutkan tadi pada 24 September untuk mendapatkan ketetapan ataupun pandangan hukum oleh jawatankuasa muzakarah MKI. Dan berdasarkan kepada bukti-bukti tersebutlah telah digunakan oleh pihak yang saya sebutkan tadi, oleh pihak JAKIM untuk dibawa kepada Jawatankuasa Muzakarah MKI yang seterusnya telah mendapatkan satu ketetapan yang insya-Allah kita akan bawa ke Majlis Raja-Raja pada 23 dan 24 Oktober ini untuk mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Speaker, boleh saya dapat penjelasan daripada Yang Menteri? Yang Berhormat Jelebu, Peraturan 37.1B, Peraturan 37.2 terserah kepada Yang Berhormat Menteri. Jika waktu ini cukup, saya akan nasihat Menteri untuk menjawab soalan secara bertulis. Pulang Menteri.
Boleh, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri, cuma persoalan yang saya sebut tadi ialah kita dah kena pasti legasi. Legasi daripada Arkam sejak 30 tahun dulu, kemudian Rufaka, kemudian YSB. Kenapa legasi ini menubuhkan satu sistem dan model yang sama tetapi tak dapat dibau oleh JAKIM dalam jangka masa terdekat, sehingga benda itu dah jadi barah baru kita dapat tu. Itu yang persoalan yang saya sebut tadi. Kenapa kita tidak ada satu sistem untuk kita mengekang perkara ini daripada merebak lebih awal sebelum dia menjadi satu keadaan yang di luar kawalan. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jebu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingat sebab itulah pada kali ini Yang Berhormat kita mengambil pendekatan yang holistik. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku 30 tahun yang lepas, pendekatan kita lebih hanya tertumpu kepada persoalan akidah saja. Kita biarkan persoalan-persoalan perniagaan dan lain yang melibatkan JKM dan lain. Yang ini kita biarkan sana. Jadi tumpuan tu hanya diberikan kepada persoalan akidah. Jadi kita harapkan Yang Berhormat Jelebu, insya-Allah dengan pendekatan pada kali ini kita cuba wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kita buat apa yang terbaik dan dengan kerjasama yang antara pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga JKM, Kementerian Pendidikan dan khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, kita harapkan perkara ini tidak akan timbul pada masa akan datang. Itu harapan dan itu yang kita buat. Termasuklah yang saya sebutkan di sini, pemulihan akidah yang kita berikan tumpuan pada anak-anak yang 500-600 orang ni, supaya mereka ini bila besarkan nanti, supaya mereka apa yang telah didoktrinkan kepada mereka ini akan dapat kita pastikan dibersihkan dan mereka ini akan diberikan kefahaman Islam berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah mengikut yang diamalkan negara kita, insya-Allah. Yang Berhormat Menteri, sila gulung. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa itu antara perkara yang penting yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat semua, dan saya sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan menanyakan soalan berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Kaedah saya begini, sebahagian daripada isu perbahasan yang diutarakan oleh ahli Yang Berhormat, saya akan cuba ulas dalam kesempatan 10 minit dan saya berikan komitmen terhadap isu-isu yang tak dapat saya berikan maklum balas, saya akan berikan jawapan bertulis kepada yang telah mengambil bahagian dan menyentuh perkara tersebut. Untuk di-Pertua, saya mulakan dengan menyebut bahawa fokus PDRM dalam mengambil tindakan terhadap isu ini adalah berdasarkan kepada 12 akta yang kita diberikan kuasa untuk melaksanakannya. Senarai 12 akta itu telah saya sebut semasa pembentangan, termasuklah Akta Kanak-Kanak 2001, Atip SOM 2007, Akta Kesalahan Sosial Kanak-Kanak 2017, Kanun Keseksaan, Akta Pertubuhan, Akta Syarikat dan segala macam. Baik. Saya juga berkongsi angka bahawa ada 625 kanak-kanak, istilahnya kita selamatkan, yang kita tangkap 415. 625 kanak-kanak ini, keutamaan kita adalah kebajikannya, mengenal pasti identitinya. Dan langkah ke depan adalah bagaimana nak membawa mereka kembali kepada arus perdana pendidikan. Yang ini saya ucap terima kasih sahabat saya Menteri Pelajaran yang sudah pun memulakan langkah
berjumpa dengan kanak-kanak ini dan sudah pun merangka langkah ke depan untuk bawa mereka kepada arus perdana pendidikan. Itu sedang berjalan. Dari hal identiti, saya telah sebutkan tadi bahawa 597 daripada 625 itu sudah pun secara sahih. Bila kita semak dengan Jabatan Pendaftaran, mempunyai dokumen pengenalan diri. Sama ada sijil lahir ataupun MyCard. Jadi Tok Speaker, tumpuan kita baki 28 yang sedang kita buat semakan lagi. Angka ini mungkin nanti jadi kecil. Di sana ada juga yang kita sudah kenal pasti sebagai jatuh dalam kategori anak tidak sah taraf. Tapi kebetulan kita nanti besok akan membahaskan tentang isu kewarganegaraan anak tidak sah taraf nanti. Kita proses di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Jadi akhirnya identiti mereka ini tetap akan kita berikan. Jadi di atas beberapa saranan ahli-ahli parlimen yang membahagian yang memberikan keprihatinan terhadap isu identiti diri, kita ada jalan keluar, jalan penyelesaiannya. Baik. Ada juga disebut bahawa sebahagian daripada tangkapan itu kita buat di luar daripada premis. Sebenarnya keseluruhannya, Tok Dipertua, operasi polis ini melibatkan 300 premis. Ada lebih kurang 60 rumah amal ataupun dia panggil rumah jagaan atau tempat asuhan. Ada 2 klinik, ada 99 premis perniagaan, ada 1 ladang, ada 4 makhad, ada 134 rumah persendirian. Jadi 300 premis ini kita sampai dan itu membawa kepada sejumlah 415 tangkapan yang ada kita buka kertas siasatan berdasar kepada akta-akta yang saya sebutkan tadi. Jadi mengulas Kota Baru, sememangnya daripada hari pertama lagi, asas tindakan itu berteraskan kepada prinsip undang-undang berdasar pada akta yang sedia ada. Kalau siasatan itu kita buat misalnya di bawah AMLA, kita buat money trail. Dia operasi ini, dia masif. Sebab source of revenue GISB ini adalah dia ada beberapa kluster. Ya. Maknanya komitmen setiap kluster itu dia mesti mencapai kutipan harian. Ya. Dan kutipan harian itu bila diperolehi mesti dimasukkan dalam akaun individu pimpinan yang duduk dalam struktur ahli lembaga pengarah. Jadi dia ada zon Kuala Lumpur, zon tengah, zon utara, zon dalam dan luar negara. Jadi dia ada target kutipan. Ya, dia ada target kutipan bagi setiap zon yang membawa anggaran lebih kurang 70,000 sebulan kutipan minimum kena ada. Dan duit ini dia bukan masuk di bawah GISB yang didaftarkan dan ada akaun syarikat, tidak. Dia pergi pada akaun individu. Ya, individu. Dan daripada situlah, sebab itu semua transaksi pembelian aset, bila polis rampas, transaksinya bukan melalui pinjaman bank, semua belian tunai. Jadi kita buat. Jadi kita nak tengok ke mana akhirnya punca wang dan ke mana dibelanjakan. Dan itu yang saya sebut, lepas ini polis akan melebarkan sayap siasatan kita ke luar negara pula. Sebab 18 negara. Negara itu ada undang-undangnya. Sebab itu kita akan invoke mutual legal assistance. Yang bila kita juga akan dapat kerjasama Interpol. Jadi dia masif proses ini. Yang semuanya itu tak mungkin berlaku kalau kita membelakangkan undang-undang. Kita mesti mengikut lunas undang-undang. Kalau dikatakan siasatan di sini tak mengikut lunas undang-undang, mustahil negara luar yang kita nak dapat kerjasama akan bagi kerjasama. Itu sudah dianggap sebagai understanding di peringkat antarabangsa. Kerana itu, kepatuhan terhadap perjalanan undang-undang itu harus dicermati oleh pasukan polis dalam menjalankan siasatan ini. Saya ucap terima kasih rakan saya dari Masjid Tanah yang menyebut tentang Konvensyen Hak Kanak-Kanak Artikel 9. Artikel 9 itu daripada mula sebut bahawa state parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will.
Anak-anak ni hakikatnya lepas setahun, 2 tahun, cari cucu, anak-anak ni dipisahkan daripada keluarganya. Sebab itu bila psikologis kita, baik di 11 di bawah pasukan polis atau di bawah jabatan kebajikan, dekati mereka, bertanya, mereka rindukan parent, mereka tak jumpa mak bapak dia. Mereka tak jumpa. Anak 2 tahun, 3 tahun, tak kenal mak bapak dia. Itu kita establish melalui siasatan. Ya, ada juga yang mereka diletak di satu rumah amal ke pusat jagaan, kemudian dipindahkan. Dan bila dipindahkan, diberi identiti berbeza pula, nama lain pula. Itu syarahnya panjang kalau saya nak sebut di sini. Sebab itu saya katakan bahawa apabila melakukan siasatan itu, polis menemui perkara-perkara baru. Dan itu membawa kepada kemungkinan kita akan lebarkan lagi tangkapan. Kita akan luaskan lagi akta-akta yang berkaitan. Tetapi pokok pangkalnya apa? Kebajikan kanak-kanak. Tak boleh ada eksploitasi ke atas kanak-kanak sebagai tenaga kerja, disuruh bekerja di kilang, di kebun dan sebagainya tanpa bayaran. Sebab itu dianggap sebagai sebahagian pada proses latihan amali yang mereka terima. Dan kalau berlaku pelanggaran disiplin, misalnya berbaris ambil makanan tak kena barisannya, itu diambil tindakan. Tok ketampi bukan 100, 500 kali. Ya. Dan hal-hal yang detail sebegini memadai kita minta supaya pihak polis diberikan kepercayaan untuk menjalankan siasatan. Dan apabila siasatan itu dilengkapkan dalam bentuk kertas siasat, diserah kepada peguam negara, di situ nanti diputuskan. Sebab itu, sambil siasatan itu berjalan, sudah ada yang dibawa ke muka pengadilan, sudah ada sabitan. Ada 15 kertas siasatan berakhir pertuduhan. Masih banyak lagi yang perlu kita lengkapkan. Baik itu ketika kita menggunakan kaedah biasa. Sahabat saya Kota Baru, seorang peguam faham. Kerana saiz tangkapan yang begitu ramai, kita akan minta reman. Mahkamah akan bagi 7 hari. Kita belum selesaikan lagi. Sebab kita nak invoke 12 akta. Kita minta tambahan, mahkamah bagi 7. Kita minta tambahan, ada mahkamah bagi 5. Kita minta tambahan, ada mahkamah bagi 3. Tak sempat habis kerana jumlah yang ramai. Kerana itu bila kita tengok, dia ada elemen yang dipanggil sebagai ianya dilakukan secara berkumpulan, satu atau lebih. Kemudian dia melibatkan jenayah yang dianggap serius. Kalau pemerdagangan orang itu serius, misalnya. Kemudian dia memberikan keuntungan dari segi materials, keuangan, kuasa atau pengaruh. Jadi ianya fit untuk kita invoke 130V kandung keseksaan bagi membolehkan selepas tamat tempoh reman kita guna pakai SOSMA, dan SOSMA semua kita tahu. Ya, dalam masa 28 hari mereka peguam boleh akses dan mereka mesti dibawa ke muka pengadilan. Proses itu sangat jelas dalam proses kita membuat keputusan ini. Untuk betul saya ambil 11 minit. Saya akhiri di sini supaya berlaku adil pada sahabat saya daripada Menteri Wanita. Seperti saya ungkap tadi, sebahagian daripada yang tak dapat saya berikan respon. Saya akan berikan jawapan bertulis kerana perkara-perkara saya membuat catatan. Buat ahli yang berhormat yang mengambil bahagian, saya ucap terima kasih. Tapi percayalah, hal yang berlaku ini memerlukan kerjasama semua, kefahaman semua, sokongan semua. Kita sedang menguruskan satu perkara yang besar, ada elemen penyelewengan akidah, ada aspek eksploitasi kanak-kanak dan wanita, ada elemen pemerdagangan, ada elemen soal keuangan, perjalanan keuangan yang meragukan. Kesemuanya itu, due process akan mengambil tempat. Akhirnya, dia mesti dibawa ke muka pengadilan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan ahli parlimen yang telah menyentuhkan isu-isu di bawah bidang kuasa kami. Saya akan mulakan dengan persoalan daripada Bentong tadi kerana beberapa perkara itu akan juga membantu menjawab soalan daripada terutama sekali dari segi daripada YB Pasir Mas. Dan tadi lebih kepada bagaimana kita nak respon mengenai terutama sekali yang tertular
beredar dalam video yang melibatkan wanita menuduh pegawai JKM. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya amat mengucapkan terima kasih di atas soalan tersebut kerana ia memberi peluang kepada saya untuk menyatakan prosedur yang terbabit. Merujuk kepada Ops Global, kanak-kanak yang diselamatkan telah dibawa ke suatu tempat yang sesuai. Di situ mereka telah dibawa ke suatu tempat, mereka telah diberi khidmat sokongan sewajarnya seperti perkhidmatan psikologi dan juga kaunseling agar mereka tenang dan selamat. Ini juga menjawab apa yang Babi Tumpak tanya tadi mengenai kaunseling. Pemeriksaan kesihatan juga dilakukan oleh pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini menjawab Yang Berhormat Ampang tadi. Manakala siasatan atau temu bual turut dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Jadi bagi kanak-kanak yang tidak memerlukan perlindungan lanjut, mereka telah disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga yang boleh dijejaki, yang telah disahkan dan setelah dipersetujui juga oleh pihak-pihak berkuasa yang lain. Manakala bagi kanak-kanak yang memerlukan perlindungan lanjut, pegawai JKM akan memohon perintah jagaan sementara daripada mahkamah bagi kanak-kanak agar kanak-kanak boleh diletakkan di bawah jagaan sementara JKM. Prosedur ini dibuat selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 25 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Akta Kanak-kanak. Kanak-kanak ini akan berada di bawah perlindungan JKM di tempat selamat sehingga mereka tidak lagi perlu berada di tempat tersebut. Sama ada pertama, mereka disatukan semula dengan ibu bapa atau penjaga. Kedua, diserahkan kepada orang yang layak dan sesuai selepas mendapat perintah mahkamah, iaitu mereka dimohon isikan nama penuh perintah. Mereka diperlukan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 31B Akta Kanak-kanak. Dan ketiga, mencecah umur 18 tahun. Tuan Yang Dipertua, berbalik kepada soalan yang berhormat tadi, tuduhan yang dibuat melalui satu sidang media itu tidak benar. Individu dalam sidang media itu mendakwa bahawa pegawai JKM memberi satu borang kosong mengugut beliau untuk menandatangani, kemudian menjadikan borang itu sebagai pengakuan oleh wanita itu melakukan kesalahan dan dibawa kepada pihak mahkamah untuk dijadikan alasan atau sebab atau oleh JKM untuk mengambil anaknya. Saya rasa pihak tersebut keliru dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pegawai JKM kepadanya. Sebenarnya memang di bawah peraturan 18 memang pegawai perlu memaklumkan kami membawa anak anda di bawah sini. Jadi itu dimaklumkan, tak perlu juga dalam in writing dengan izin, hanya dimaklumkan begitu kepada si ibu ataupun penjaganya. Jadi sebenarnya dalam kes tersebut pegawai JKM menyerahkan dokumen untuk memaklumkan pemberitahuan itu. Itu dokumen itu adalah administrative procedure dia sendiri. Kalau tak perlu ada dokumen pun tak apa. Itu untuk penjelasannya. Jadi prosedur pemakluman atau pemberitahuan ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 18(2) Akta Kanak-kanak. Oleh itu tanda tangan yang diminta itu bukanlah untuk pengakuan individu tersebut melakukan sebarang kesalahan bagi dihadapkan ke mahkamah, tetapi tanda tangan yang diminta itu adalah untuk akuan penerimaan mengenai pemakluman atau pemberitahuan tentang anak beliau dalam keadaan selamat di bawah perlindungan JKM pada masa itu. Saya menyentuh juga mengenai apa yang disentuh oleh Yang Berhormat Pasir Mas tadi. Seperti yang dimaklumkan tadi, setelah JKM mendapat perintah jagaan sementara terhadap kanak-kanak terbabit, mereka ditempatkan untuk diberikan perlindungan di tempat-tempat selamat kendalian JKM. Bagi ibu bapa, untuk makluman semua, bagi ibu bapa yang ingin mengetahui dan mengesahkan keberadaan anak mereka di bawah perlindungan JKM, mereka boleh menghubungi bilik gerakan JKM di talian 0383232190 ataupun 0383232191. Untuk makluman juga, sehingga kini lebih 200 individu telah menghubungi JKM sama ada melalui telefon atau hadir secara fizikal
artikel ke pejabat-pejabat kebajikan masyarakat di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat mengenai kanak-kanak yang diselamatkan dalam Ops Global ini yang sedang berada di bawah perlindungan JKM. Ibu bapa boleh memberikan butiran mereka seperti nama, alamat dan nombor telefon untuk dihubungi serta maklumat anak mereka. Pegawai pelindung kepada kanak-kanak yang berkenaan akan menghubungi mereka untuk tindakan susulan. Termasuklah temu bual antaranya digunakan untuk penyediaan laporan pelindung. Laporan ini akan disampaikan kepada mahkamah bagi kanak-kanak. Kenapa perlu kita mendapatkan butiran daripada mereka yang mengaku sebagai ibu bapa ini? Kerana ada di kalangan anak mereka tidak tahu siapa ibu bapa mereka, dan mungkin ada juga ibu bapa ini mungkin dapat mengenal pasti siapa anak dia, dapat memberitahu kita siapa anak dia. Kita cuba nak dapatkan, kita nak connect dengan izin ibu dengan anak dan juga dengan ataupun ibu bapa dengan anak itu. Jadi sekiranya pihak mahkamah selepas menimbang laporan tersebut dan fakta-fakta lain yang berkaitan, berpuas hati dan yakin bahawa kanak-kanak tidak lagi memerlukan perlindungan JKM dan boleh diserahkan semula kepada ibu bapa mereka, kanak-kanak itu akan disatukan semula dengan ahli keluarga mereka. Namun perlu diberi perhatian bahawa fakta bahawa individu itu adalah ibu atau bapa kepada kanak-kanak terbabit tidak semestinya diterjemahkan bahawa mereka layak secara automatik layak mendapat semula hak penjagaan anak mereka ini. Ini kerana sekiranya mahkamah berpandangan bahawa ibu bapa berkenaan tidak sesuai atau tidak layak untuk menjaga kanak-kanak pada masa tersebut, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah penjagaan sementara kepada pihak lain termasuk OYLS, iaitu orang yang layak dan sesuai. Tadi Yang Berhormat Ampang ada menyentuh mengenai kanak-kanak OKU di bawah jagaan JKM yang mencecah sampai ratusan kanak-kanak. Saya nak nyatakan di sini mungkin Yang Berhormat Ampang keliru antara data kanak-kanak OKU dengan data kanak-kanak yang mengalami masalah kecelaruan kognitif. Saya nak ingin nyatakan di sini untuk makluman hanya 3 orang kanak-kanak terbabit yang mempunyai kad OKU, manakala 27 orang lagi mempunyai simptom OKU. Jadi bagi penilaian kognitif, JKM akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penilaian kognitif yang lebih terperinci sebagai susulan daripada penilaian awal yang dibuat oleh JKM yang saya nyatakan dalam penerangan asal tadi. Saya nak mengambil peluang ini ucapkan terima kasih juga kepada KKM dan juga KPM yang turut sama bersama dengan kita, JAKIM pun sama dalam menangani hal-hal kanak-kanak ini. Jadi Tuan Ketua, menyentuh sedikit mengenai apa yang ditanya oleh YB Tumpat, berapakah pegawai pelindung yang terlibat dalam Ops Global ini? Ada sebenarnya 513 pelindung, 271 pegawai yang diberi kuasa di bawah akta kita, 100 kaunselor atau pegawai psikologi, melibatkan jumlahnya 884. Dan juga beliau ingin mengetahui sama ada bayi yang sedang menyusu diasingkan daripada ibu mereka. Sebenarnya tidak. Sebab itu kita bila figure kita mula-mula kita menyebut 560, tapi kita hanya menumpu kepada 558, 2 orang itu bersama dengan ibunya kerana masih menyusu. Jadi kita tak memisahkan mereka. Saya seorang ibu, saya akan pastikan itu tidak akan berlaku. Bukan hanya kerana undang-undang tetapi kerana kita manusia. Naluri seorang ibu itu perlu ada kepada seorang pemimpin itu. Jadi dalam hal ini kita tidak memisahkan anak dan ibu itu. Dan saya rasa itu saja yang saya nak jawab. Ada masa sikit Masjid Tanah. Trauma kepada kanak-kanak yang berpanjangan, katanya bagaimana kerajaan membantu kanak-kanak ini untuk mengatasi trauma akibat Ops Global. Jabatan kami Kebajikan Masyarakat ini menyediakan kaunselor-kaunselor untuk membantu kanak-kanak yang sedang dilindungi di institusi kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai fail peribadi sendiri di mana ujian-ujian dilaksanakan oleh para kaunselor serta berdasarkan penilaian dibuat dan pelan intervensi disediakan untuk membantu kanak-kanak mengatasi trauma mereka.
Yang berhormat semua Tuan dan Di-Pertua, sebenarnya ia mengambil masa kerana ia melibatkan prosedur yang begitu terperinci, terutama sekali macam jabatan pendaftaran. Mereka nak mengetahui untuk pastikan anak ini seperti yang dikata oleh Yang Berhormat KDM tadi, mengatakan anak ini bila dibawa di Pulau Pol pada mulanya, nama dia lain, IC nama dia lain, dipindah tempat lain, pandai nama dia bertukar pula. Jadi inilah perkara yang orang mungkin tidak faham. Ramai yang menyoal kita melalui sosial media, memberi kritik, membuat kritikan. Saya berharap kalau nak tahu apa-apa, tanyalah kepada kami. Kalau di bawah kami itu JKM, kami yang menyimpan segala maklumatnya. Tapi nak melawat itu memang kita tak membenar sesiapa untuk senang lenang melawat, sebab itu tempat yang selamat. Tempat yang selamat seharusnya selamat. Tidak boleh any Tom, Dick and Harry dengan izin untuk pergi ke tempat kita, untuk lepas tu berselfie lah, nak pergi menunjukkan dia datang ke situ. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi insya-Allah tempat anak-anak yang berada di situ semuanya selamat dalam jagaan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.